buat kerja ini orang tengok macam main-mainnya kerja. Kira ini ada dapat hasil jugalah. Dalam Malaysia tinggal saya satu orang, mungkin terakhir lah. Ini sampai habis ini kerja lah. Tak ada orang lagi mau ni. Kurang minat, orang kurang minat. Nama saya Kuala Leong Chuan, berumur 66 tahun, berasal di Pekan Lama, Kuala Selangor. Saya beragama Taoism. Kuala Selangor. Hampir 50 tahun, laluan ini menjadi saksi perjalanan kelangsungan legasi keluarga Kuala Leong Chuan. Lebih kurang 10 minit waktu diambil untuk sampai ke bengkel warisan keluarganya yang terletak di hujung sebuah laluan utama pekan ini. Ini bicycle macam kawan saya. Berapa lama tolong saya bawa batu, ambil batu, dan inilah tempat saya cari makan. Itu tempat bengkel yang saya buat kerja, dan saya buang masa dekat ini tempat. Kepekaan terhadap rencam budaya dan pengetahuan mendalam seni ukir batu, Kuah dikenali sebagai tukang nisan tersohor di Kuala Selangor. Ini batu granit, bukan batu kapur, bukan batu marble, bukan semen. Kita pakai ketuk. Itu batu bukan pakai mesin potong, pakai tangan kerja. Itu ada urat. Ini pasal kita tahu cara nak potong. Ini dia punya urat batu. Itu pasal kita tahu dia punya cara mau potong kiri kanan ke, dia tahu. Memang setiap batu akan ada urat dia ni? Memang semua batu ada urat. Tapi kalau orang tak tahu, itu dia ingat itu batu saja, dia tak tahu ada urat. Bukan semua tempat dia boleh potongnya. Salah tempat, batu tambah pecah. Ini tempat sebenarnya semua ni memang tempat dipenuhi dengan batu. Ya. Granit. Batu granit. Ini tempat memang penuh. Semua boleh cakap Kita nampak je ada pokok-pokok ni kan daun, tapi bawahnya batu. memang batu. Kalau dia tak ada batu, mesti mari pokok besar semua mesti tembulnya. Tapi ini tak ada, ini semua apa? Rumput saja. Ini semua alat untuk Ya. potong batu Uncle. Potong batunya. Tak ada alat ni tak boleh potong. Tak boleh. Batu tambah pecah. Saya buat batu hiasan ini masa lepas sekolah. Lepas sekolah kita dulu lain kerja tak ada. Bukan macam seperti ini hari. Ini hari macam-macam kerja berbikin, bercari. Dulu tak ada lain kerja, habis ikut ibu bapa terus menurun. Ini kerja. Macam ini lebih kurang dua kaki suku, 3 lubang mau pakai. 3 lubang. Berbekalkan ilmu kerja tangan yang diperturunkan daripada moyangnya, kaedah memotong batu ini turut menuntut kegigihan dan kesabaran bagi memastikan batu granit atau dikenali sebagai batu sungai dapat dibelah. Itu batu granit dia hidup. Dia boleh besar. Bila saya potong lagi bawah lagi ada.
dia sambung. Itu batu sambung. Kadang dia pergi kiri, pergi kanan. Lubuk batu sungai ini sudah menjadi mata pencarian buat kuah sehingga kini. Difahamkan, 3 bilah pemahat granit berlian yang berbeza mata menjadi kunci utama untuk membelah batu sungai. Selalunya kalau nak rehat pun kita main dia, nak makan. Saya punya doktor cakap minum air banyak. Kurang air. Dua kali menjalani pembedahan disebabkan penyakit batu karang. Kuah tetap komited untuk meneruskan seni ukir tanda pusara ini. Setiap ketukan akan menghasilkan debu-debu halus yang mungkin memberi kesan terhadap kesihatannya. Masuk abuk memang abuk pasir memang ada masuk lah. Pasal ini sudah kerja dekat 50 tahun lah. Takkan sikit-sikit pun tak masuk, mesti ada punya. Itu pasal ini sekarang sangkut sikit kesihatan. Itu ajalah. Hampir 2 jam masa diambil agar proses membelah batu ini sempurna. Begitupun, ia bergantung kepada saiz batu yang dipahat. Mau tahu cara dia potong. Kalau macam ini satu pasang batu nisan berdapat. Sepanjang menjalankan perusahaan miliknya ini, Kuah turut berkongsi pengalaman apabila berhadapan situasi batu yang dipahatnya diambil orang. Saya sudah potong 2 kaki punya, mau bikin batu nisan, besok mai tengok hilang. Beri rasa kan kalau macam tu. Biarlah Tuhan kasih kerja dia lah, buat sama dia lah. Bikin kita kerja penat. Lu ambil senang-senang. Tapi yang siap batu nisan tak pernah hilang. Tidak jauh dari bengkelnya, kedai ini menempatkan batu nisan yang sudah siap diukir. Dalam seminggu, bapa 2 orang anak ini hanya menerima 4 tempahan batu nisan. Abdullah yang berasal dari Kelang antara pelanggan yang menempah batu nisan pada hari ini. Inilah batu. Nampak cantik tapi tak ada nilai. Jadi ini granit, ini memang batu kapur lah. Ayah saya pun selalu cerita pasal uncle. Ya. Cuma ini pertama kali lah kita jumpa. Lama dia tahu. Itulah dia memang kat sini. Lagipun tak silap saya bapa saya beritahu dulu uncle saja yang boleh buat batu nisan dekat kawasan sini kan. Ya. Lahir Jawi, kembali ke Raja Jawi, semua Jawi. Lagi ini ada syawal kapal, nanti saya cari. Arwah ayah, dia memang tempah batu nisan ni untuk saudara mara dia daripada zaman kami kecil lagi. Asal dia kan dekat batu kan. Ya. Saya memang tak jumpa orang lain lah. Dia je. Mungkin di sana. Hantar main kedai, sini akan jual. Sini jual. Bukan sahaja mahir dalam mengukir batu, Kuah turut menguasai kemahiran menulis Jawi. Ia satu keistimewaan buat warga emas ini demi memenuhi permintaan pelanggan sejak 50 tahun lalu. Pelanggan lama yang mari beli batu nisan, dia selalu tulis itu Jawi, baru tahulah itu macam Ali ke apa ke.
Dulu ada surat khabar Jawi tahun 70-an. Tapi sampai ini hari satu surat khabar Jawi pun tak ada. Batu nisan di Makam Lama Kampung Permatang, Kuala Selangor ini adalah sebahagian hasil tangan keluarga Kuah Leong Chuan sejak awal tahun 1940-an. Individu terakhir dari 5 generasi ini masih setia meneruskan perusahaan keluarganya. Ketika menulis jawi pada nisan ini, dia perlu teliti agar tidak berlaku kesilapan ejaan. Mula-mula belajar jawi memang susahlah. Sampai orang cakap tangan geli. Letak. Mula-mula belajar macamlah. Tapi bukan nyari, ini senang saja. Tulis saja. Kalau orang order nama, buat nama, dalam 1 jam lebih boleh ambil. Ya, bulan 5, 6 hari bulan. Ini bulan 5, 6 hari bulan. 24 Ramadan. 1442. Saya cek itu. Takut nanti 1443. Itu aja saya cek. Tadi dia tak bagi saya ini tadi saya cek sana 24 Ramadan tapi saya tak tahu. 1442 ke 3 itu saya cek itu. Sekarang punya jawi lain. Maksud saya sekarang punya jawi ejen baru. Pasal orang ini hari beli batu nisan, saya cakap sama dia nama Rumi. Lain semua jawi, senang. Tapi kalau dia mau tulis nama jawi, dia sendiri tulis semari bagi semua saya. Pasal ejam baru saya orang faham. Tulisan Jawi yang mengadaptasi sistem aksara Arab wujud di Nusantara ini sejak 700 tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan kedatangan agama Islam yang dibawa pedagang Muslim dari tanah Arab yang turut berperanan menyambung legasi Nabi Muhammad SAW, Rasul, pembawa rahmat ke sekalian alam. Selari dengan peredaran zaman, tulisan Jawi turut mengalami evolusi. Profesor Emeritus Dr. Muhammad Bukhari Lubis antara individu yang terbabit dalam jawatan kuasa ejaan Jawi Dewan Bahasa dan Pustaka 1983. Ejaan lama gitu, berjalan sampai satu masa apabila Za'ba rahimahullah mula mengajar di SITC Tanjung Malim. Dia memperkenalkan, dia luar bacakan gitu ini yang tugas kami menyemak kembali apa yang telah dibuat oleh Za'ba kemudian mengemaskan. Jadi kami tengok secara relatifnya 25% kami ubah, tak lengkap. 75% yang dah lengkap, dah mantap, teruskan. Lahirlah Jawatankuasa 83. Menyemak kembali, menyusun semula dan mengemaskan. Maka setahun 4 bulan kami bersidang. Lahirlah, itulah apa orang kata, istilah ejaan Jawi yang disempurnakan. 72 tu. Setiap huruf dalam perkataan Jawi membawa maksud berbeza. Sebelum 63, kononnya berasal dari Johor. Kap Wanun. Johor tak boleh. Johor anggap dia gazetan. Saya tulis cukup sejarah. Kesilapan ejaan pada perkataan boleh memberi tafsiran yang berlainan. Masa zaman ejaan Jawi Za'ba. Ini istilah paling hentian glotis K. Suku kata tertutup ujungnya K. Paling contoh yang paling mudah, batuk, batak, batik. K kan. Kalau zaman Za'ba, ejaan Za'ba dulu, benda tu tak ada satu peraturan yang mantap. K di situ boleh jadi amzah, boleh jadi qaf, boleh jadi kaf. Nak pakai mana?
Kita kena fikir bagaimana kita memudahkan mengajar pedagogi tadika ni ataupun sekolah rendah. Ini kan buat rumusan. Kalau perkataan-perkataan Melayu jati, ujung K itu semua jadi qaf. Tapi kalau perkataan bahasa Inggeris, jadi kaf. Klinik, fantastik. Meskipun kita mengambil 29 huruf Arab, alif, bata, sajin, hakho, bla bla, tak, tolak, lam, alif, berangkai itu. Kita tidak mengimport semua bunyi asal lafaz Arab itu. Sesuai dengan lidah kita orang Melayu yang makan belacan dengan budu ni. Sebagai misalnya, kita tak cakap dia kena penyakit taun. Kita cakap penyakit taun. Kita tak cakap Allah dia ni sabarnya, kita cakap sabar. Hari ini, tulisan Jawi kian dilupakan. Namun, warisan budaya ini perlu dipelihara. Oleh itu, usaha menyemarakkan tulisan Jawi perlu kembali dipergiatkan di setiap peringkat masyarakat tanpa mengira bangsa dan budaya. Bukan sahaja mementingkan kualiti batu, malah sentuhan tangan pada tanda pusara juga dititik beratkan. Ia sebagai tanda penghormatan kepada si mati. Ini diamond, tembaga balut. Dia 1 inci panjang saja. Nanti ini habis, tu pasang baru. Ini bersih, tak ada tukar. Itu mata dia saja. Mata. Bentuk ukiran pada batu nisan berbeza mengikut jantina. Bagi perempuan, bentuknya bersegi. Manakala lelaki berbentuk bulat. Nanti mana tempat mau buang. Nampak dia punya bentuk. Sudah nampak bulat. Yalah. Nanti lagi satu kali halus. Ini tak ada apa? Tak ada ukurannya. Pakai fikiran mana tempat nak ketuk. Orang suruh saya pesara. Cuma umur sampai 60 lebih. Tapi saya tak lain macam. Masa saya tangan elok, kaki elok, bergerak, terus saya punya kerja. Walau mana pun umur 70 kah, atas kah, jalan. Legasi Kraft memahat nisan keluarga kuah semakin menghampiri titik hujung. Jika tiada yang tampil menyambut tukul dan pahatnya, warisan luar biasa ini pasti akan berkubur. Bilakah nisan hasil pahatan kuah Leong Chuan yang terakhir akan dipacakkan di kuburan? Hanya masa akan menentukan. Hagia ni nampak macam budak yang normal. Sebenarnya tak. Dia kanak-kanak yang ada autisme dengan dalam diri dia. Dia nampak macam kadang certain time tu dia nampak rasa sentiasa tenang. Masyarakat kaitkan autism ni dengan satu behaviour yang suka mengamuk. Sebenarnya tak. Benda tu boleh diubah pada usia dia awal. Umur 3 tahun, 4 tahun. Hagia dengan air memang tak dapat pisah. Happy dia tu tengok air. Nak swimming ke? Kena lari dulu. Lari baru dapat swimming. Alam bagaikan taman permainan buat Wan Hagia Sophia, Wan Salahuddin dan ayahnya.
Nama saya Wan Salahuddin bin Wan Ismail. Sebenarnya orang kenal saya ni dengan panggilan Udi Ismail. Okay. Dan saya berasal daripada Pendang Kedah. Profession saya sebelum ni adalah fotografer. Jom, come. Sini. Masa. Joran. Cepat. Okay, ready? 5 kilometer, sasaran anak kecil berusia 8 tahun dalam larian denai pagi ini. Perkembangan dia sangat berlainan daripada budak-budak biasa. Umur dia 1 tahun, dia boleh bercakap. Dan sampai satu time tu tiba-tiba semua tu hilang daripada apa di mulut dia. Wife saya kata anak saya ni ada kelainan, so ada ni, so dia jadi rasa macam kebimbangan. 2016, Hagia disahkan mengidap autisma. Allah bagi dekat saya rezeki saya tu dapat anak autism. So kita deny. Kenapa ni? Sebelum ni aku dah belajar dah pasal autism. Aku ujian budak ni, aku tengok parent dia macam mana. Tapi kenapa aku? Lama dalam setahun, wife saya kata kan, saya dah boleh terima kenyataan. Dia kata saya dah boleh move on kan. Saya belum lagi. Bila pergi ke New Zealand, kita buat kerja, last trip tu macam kita fikir aku terpaksa korbankanlah aku punya bisnes sekejap kan, untuk nak membesarkan dia. Sebab kalau fikir pun mak dia pun kesian kat mak dia, sebab waktu tu dia tengok, sebab kita terapi kita early intervention atau pendidikan awal dia kat KL, ulang alik ke Shah Alam kan, and then dia dapat slot yang kerap. Sebelum saya korban tu, saya set up satu platform yang boleh menjana pendapatan saya. Walaupun tak banyak, at least boleh menampung orang kata apa, keperluan. Kalau ada sedikit tu mungkin untuk kehendak lah kan. Saya bukan retired, saya rest untuk satu mission untuk nak membesarkan anak. Macam tu lah. Obstacle ni kan, supaya dia balance, banyak lah media-media macam kita boleh guna untuk nature punya terapi. So, Bagus juga sebenarnya kita lagi dalam trail, sebab banyak obstacle yang membantu. Batang kayu balak, lopak yang kotor yang boleh jadikan aktiviti sensori, pokok sebagai obstacle dia naik, dia climb, dia pergerakan fizikal dia bukan sekadar hanya kaki. Dia even tangan pun dia akan bergerak, mata dia memandang, fokus dia, cara dia alert dengan satu objek di depan dia, sentiasa akan mengelak. Macam itulah. kalau dia lari, dia berhenti, dia stop kat sini, dia akan enjoy, dia tengok dulu. Lepas tu dia dalam 5 minit tu, dia akan ajak kita continue. Jadi satu benda pasal dia, budak-budak autism ni dia tak boleh berpatah balik. Dia kena buat macam satu loop tu kena continue. So dia tak boleh. Dia sebab dia dah jadikan sebagai rutin, route dia.
belajar dia macam mana nak tolerate. Dengan kadang-kadang kalau ada orang kat depan, orang berlari ke apa kan, bagi dia macam marah sikit sebab kacau dia punya ni. Kalau orang yang lambat ke kat depan kan, so kita sabar, tunggu sekejap, wait. Kita ajar dia supaya dia bersabar. Bukannya kita kata kita pergi ke hutan just sekadar enjoy nature, but apa sumbangan kita, apa yang kita bagi kepada alam. Tu yang macam saya tekankan. So jangan usik, jangan jaga dia. Contoh waktu kita akan ajar hujan tak boleh masuk, sebab kita perlu bagi hutan ni healing. Time dia untuk nak memperbaiki apa kerosakan daripada impact daripada manusia. Kalau kita jaga nature, dia orang ni akan jaga kita. Mereka ni akan jaga kita. Cuma kita dia kena, bila kita masuk dalam kawasan-kawasan yang dalam hutan, kita kena perlu jaga adab. Berkelah, ia menjadi rutin hujung minggu buat keluarga Uday. Dia percaya ia mampu meningkatkan survival skill 3 cahaya matanya ini. Walaupun hari-hari saya jaga dia semua ni, tapi saya anggap benda tu hari saya bekerja. Hari untuk kita punya riadah adalah Sabtu Ahad. Saya spend masa dengan dia orang ni buat tu ni lah. So bila dah besar nanti mungkin kita dah tak dapat momen-momen macam ni dah. Kita nak ajak pergi piknik ke, kita nak pergi ajak camping ke, memang dah susah dah. Lahirnya anak kedua, saya rasa macam boleh tak aku handle benda ni kan? Boleh aku nak ni, dulu anak seorang, so kita boleh pergi ke mana bawa dia ni. Bila anak kedua, anak saya yang lelaki yang normal ni, dia daripada baby, daripada duduk dalam kerusi carrier baby, dia mengikut kakak dia membesar dekat tempat-tempat terapi. Okay, slow, tetap turn. Hari demi hari, Indra dan Hagia membesar bersama. Timbul persoalan buat Indra apabila sikap Hagia tidak sama sepertinya. Adik tak nak burn tu. Tak nak burn. Kan ayah kata kita tak boleh burn ni dekat ground. Ini kan tempat orang ni. Ayah suruh burn yang ni je. Burn ni je. Nanti tengok tu. Mana boleh campfire kat sini? Kita tak boleh. Kita kena ada ni. Ni. Fire dash. Mana boleh bakar macam ni? Nanti kita bakar macam ni. Tu. Nampak tu. Semut-semut mati. Tak boleh bakar macam tu. Tak boleh. Mas ni ayah punya. Okay. Nak apa? Nak apa? Jom. Kita sini duduk sini dengan kakak. Come, sini. Tak nak lah. Tak payah. Tak payah belilah. 5, 4, 3, 2, 1. Cepat. Jadi kalau macam Hagia, so kalau dia jauh daripada kita punya pandangan, so kita akan counting 5, 4, 3, 2, 1. Sebelum 5 dia akan datang. Macam Indra pun sama. Indra pun sama. Indra sayang kakak. Dia kata dia tak sayang kakak dia. Dia kata saya benci kakak dia. Dia kata, kenapa benci Hagia? Hagia tak boleh bercakap sebab dia melalui umur dia dalam tu, kakak dia tak ada interaction dengan dia. Tak ada engagement dengan dia. So dia macam kekal, tak ada kakak dia nak pergi kat dia ke.
kelahiran Khalid Indra memberi harapan yang dia akan menjadi pelindung dan sahabat buat Hagia. Namun, memenuhi harapan ini satu cabaran baharu kepada Udin. Tidak mudah mengendali anak autisma bersama anak normal. Bila dia berkawan, tengok kawan datang dengan dia. Dah rapat dengan dia berkawan. Tapi mungkin dia apa pandangan dia, kata dia tengok Hagia tak datang ke aku pun, tak ajak aku main pun tak. Ni, aku pun nak kena pergi dia. So dia jadi macam tu. And then tak bercakap. Kan? So kita kata dengan dia, tak boleh kata macam tu. Kakak bukan tak nak bercakap. Belum sampai masa. Kan? Ayah pun sendiri pun nak juga dengar dia macam bercakap apa dia minta. Tapi belum sampai masa. Saya ada kata macam tu dengan dia. Macam tu lah. Dia momen-momen yang tersentap tu macam kita rasa macam anak saya tu belum faham apa yang dilalui Hagia. Okey. So, sayang kakak ke? Hak kakak cepat. Cepatlah. Adik nak tak? Cepat. Hak kakak. Ni hak Hagia ni. Go. Bila kita ada anak special dan anak normal, dia akan jadi isu-isu macam ni. Kita lebihkan pada anak yang istimewa ni. Ni based on experience. Apa yang previous parent pernah cerita dengan saya. You kena explain dengan anak you yang normal supaya dia faham keadaan kakak dia. Kakak dia macam mana. And then you kena tackle pujuk anak yang normal ni supaya dia faham, betul-betul faham. Dia macam Hagia ni. Sebab dia tak ada kemahuan, dia tak ada kehendak kan. So senang. Kalau macam budak normal dia ada kehendak, ada keinginan. So dia kena pujuk apa. Standard mana-mana budak kan. Beli toys. Berapa banyak adik nak? Satu. Okey, satu promise ni satu. Dua. Indra Umi dia kata dia nak mula dia kata dia nak satu, lepas tu dia kata dia nak dua. Sorry ya. My sister's name is Saya. She's strong and awesome and funny. She loves swimming and running. Dia ada kawan ke yang Indra ni anak saya yang normal, dia akan pergi keep remind dengan kawan-kawan. Dia kata Hagia autism kan. Even kalau macam budak tu tak faham pun, dia akan explain Hagia is not normal. I love Hagia. Bye guys. Saya melalui proses membesarkan dia. Bila saya akan datang rasa macam give up sebab saya dah buat dah. Saya dah bagi dia macam-macam tapi tak ada perubahan. Ada terapis ke yang bagi motivate dan kita tengok kawan-kawan yang terdekat. Kita tengok orang lain kan, tengok oh anak dia dah boleh ni, anak kita tak boleh lagi. Keep remind diri saya sendiri, lain budak lain perkembangan. Even budak autism pun tiba-tiba dapat perubahan. Hagia ni buat something walaupun kecil, kita rasa macam benda tu happy kan. Itu dah cukup best lah dalam hidup kita kan. Hagia dengan air adalah satu macam combination yang dia sangat, satu hari dia memang kena splashing air dia. Dia memang cara dia nak menggunakan medium air tu untuk dia stimulate dia macam tenang. Mula-mula kita takut sebab dia nampak pergi ke tasik dia akan nak terjun. Dia tak faham risiko bahaya tu, takut. Kita concern benda-benda macam tu. Kita hantar dia pergi swimming. Dia swimming 3 tahun, masuk swimming satu hari, hari kedua dia dah boleh berenang bebas, mana boleh terapung.
Memang dia boleh dive tempat yang tinggi, dia tak rasa takut. So why not kita push dia pergi ke next level. Macam saya sendiri, saya target hopefully kalau diberi peluang mana-mana kan, anak-anak yang ada yang minat ke arah water sport, swimming, saya akan cuba bawa dia ke peringkat yang lebih tinggi lah untuk Paralimpik ke. Dalam ni. Ya. Ini pun dah 3 meter, kat dalam tengah tu pun dekat 10 ke apa. Tu, tanya nak pijak belakang, nanti ayah tu. Daripada platform tadi ke platform sini kan, lebih kurang berapa jarak? Dalam 50 tu kurang. High five sekali, Shelly. High five. High five. High five. Tanpa gagal, setiap hari Uday merakamkan visual anak-anaknya. Pastinya, rakaman momen-momen ini akan menjadi kenangan terindah di hari tuanya kelak. Cara part saya nak release saya punya minat saya. Release, ambil gambar anak-anak, ambil gambar yang tempat yang walaupun tempat ni simple, saya boleh jadikan tempat ni macam kat mana dia pergi ni, macam tu kan. Padahal kita pergi tempat yang biasa sebab kita nak express minat saya tu dalam passion dalam fotografi. Bukan benda baru yang saya buat, saya dah buat dah lama daripada zaman saya belum berkahwin, sebelum ada anak pun saya dah memang ni. Ya. Ni buat balik sini. Betul kan? Kita buat balik. 1, 2, 3. 3, 4, 5. 5 bird. Ini 5. Good. 2. Okay. Nak tickle tak? Wheelbarrow. Buat wheelbarrow, habis settle kerja, dia macam tu, dia kena reward. Lepas dia belajar, dia tak boleh kerja straight. Dia kena ada reward. Buat dia kadang-kadang dia suka buat aktiviti, dia suka. Aktiviti yang macam wheelbarrow ni bagus sebab dia nak bagi kita strength tangan tu untuk dia pegang pensel. Saya ada anak istimewa macam ni, dia mengubah cara kehidupan kita kan, daripada karakter kita, tingkah laku kita pun dia berubah. Dia ubah kita bersifat kita lebih kepada ke arah yang benda yang positif. Kelahiran Wan Amal Zahra pula, sinar baharu yang melengkapi keluarga ini. Akan menyaksikan juga momen-momen dia waktu dia kecil. Dia akan ikut kakak dia ke mana-mana, kakak dia akan pergi running ke ikut tempat. Kalau tempat tu saya akan tengok bahaya, saya takkan bawa lah macam momen macam ni. Pengorbanan dan didikan Uday Ismail terhadap Hagia bukan sekadar cabaran. Pengalaman ini juga sebagai warkah dan pesanan bagi menyemarakkan kesedaran masyarakat agar menyantuni anak-anak istimewa selain reda akan ketentuan Yang Maha Esa.